Assalamualaikum. Sekarang kita berada pada bahagian yang kelima, percubaan matematik tambahan kertas 1 Negeri Perlis. Soalan 21. Diagram shows the variables x and y are related by the equation y equal to 8 to the power of x over h, where h is a constant. We highlight the information first. A straight line graph is obtained by plotting log y base 2 against x. So soalan ini adalah melibatkan linear law. Question A. Convert the equation y equal to 8x over h to linear form. Kita akan ubah persamaan ini kepada bentuk linear. So macam mana nak buat? Kita buat table macam ni untuk memudahkan kita tengok. Dari soalan telah dinyatakan bahawa equation dia adalah y sama dengan 8x over h. So we write here y equal to 8 to the power of x over h. Dan kita nak tukar kepada bentuk linear. Pelajar perlu tahu bahawa bentuk linear adalah dalam bentuk y equal to mx plus c. Now daripada graf juga kita tahu bahawa pada paksi y adalah log y base 2, and then pada paksi x adalah x. So sekarang y, capital letter bagi y ni adalah log y base 2 m x plus c. Di mana m dia merupakan dia punya gradient dan c merupakan dia punya y intercept. So apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita ubah persamaan ni supaya kita jadikan dia dalam bentuk linear form, which is pada paksi y nak kena jadikan dia log y base 2. So tu dia punya hint dia. So sekarang kita kena tukar semua sekali dengan meletakkan log y base 2. So apa akan jadi? Kita akan dapat log y base 2 equal to log base 2 8 to the power of x over h. Dan kita ubah lagi log y base 2 equal to, bahagi akan jadi tolak. So now log 8 power of x base 2 minus log h base 2. Daripada sini kita tengok daripada linear form, pada paksi y adalah log y base 2, and then pada paksi x adalah x. So kita compare dengan equation yang kita telah reduce ataupun kita telah bentukkan tadi. Kita nak dapat paksi x. Sebelum tu kita ubah lagi, akan jadilah log y base 2. Next x bawa ke depan, akan jadi x log 8 base 2 minus log h base 2. Now kita boleh compare. So paksi y adalah log y base 2, and then pada paksi x adalah log x. So bermaksud dekat sini, di sebelah x ni adalah dia punya gradient, and then nilai yang di belakang ni pula dia punya y intercept. Soalan B, kita nak cari nilai h dan juga m. So daripada soalan A tadi kita tahu bahawa y intercept dia adalah y intercept iaitu nilai c. Daripada persamaan yang kita dah ubah pada soalan A, negatif log h base 2 sama dengan c. Daripada gambar rajah, pintasan y adalah 2. So kita akan tulis negatif log h base 2 sama dengan 2, and then log h base 2 sama dengan negatif 2. So seperti yang kita dah buat sebelum ni, 2 bawa ke sini, and then negatif 2 akan jadi dia punya kuasa. So kita akan dapat h sama dengan 2 kuasa negatif 2. Dan jawapan yang terakhir, nilai h adalah 1/4. Dan untuk soalan untuk mencari nilai
M pula. So untuk mencari nilai M, kita guna dia punya kecerunan. Okey, daripada persamaan yang telah kita ubah tadi kepada bentuk linear, gradient dia adalah log 8/2. And then daripada gambar rajah, kita boleh cari dia punya gradient. Okey, menggunakan koordinat 4M dan juga 02. So kita akan buat M tolak 2 perkan dengan 4 tolak 0 sama dengan log 8/2. Ok, so log 8/2 kita boleh ubah. Ok, kita akan buat satu persatu dulu. M tolak 2 per 4 sama dengan, ok, log 8/2 tu adalah log 2, log base 2, 8 adalah 2 kuasa 3. And then kita ubahkan dia, 3 bawa ke depan, and then nanti 2 base 2 ni kita akan potong. Ok, cikgu dah ringkaskan. Maka kita akan dapat M tolak 2 per 4 sama dengan 3. Ok, so kita just selesaikan saja. M tolak 2 sama dengan 12, M sama dengan 14. Ok, maka selesailah soalan nombor 21. Kita dapat jawapan H 1/4 dan M 14. Ok, now soalan 22. If y equal to x multiplied by square root of 1 plus x square, find dy dx. Hence, find the value of dy dx when x equal to square root of 3. So dalam soalan ni kita kena ada buat dua perkara. Yang pertama, kita kena differentiate. Lepas tu, lepas differentiate, gantikan nilai x sama dengan square root of 3. So what should we do here? So first we write the equation y equal to x. Ok, sekarang kita ubah terus. X multiply by 1 plus x square. Ok, square root akan jadi 1/2. Then, ok, dalam kes ni kena pakai product rule. So sini kita jadikan dia u, and this one v. So in this case, u adalah x, and v ni pula adalah 1 plus x square to the power of 1/2. So kita differentiate u. So du over dx equal to 1, and then dv over dx equal to, okay, ingat differentiate, power bawa ke depan, and then minus by 1. So what we got here, 1/2 1 minus plus x square to the power of negative 1/2. Ok, tak habis lagi kat sini. Ok, yang dalam pun kena differentiate. So dapatlah 2x, and then we simplify, we got x over square root of 1 plus x square. Ok, next, so menggunakan product rule. Simple. Yang pertama, v du dx, v darab du dx tambah dengan u darab dv dx. So now, dy over dx equal to, okay, v du dx, so we got here square root of 1 plus x square. Okay, du dx 1, so tak perlu tulis, plus u darab dv dx, so x multiply by x, x square over square root of 1 plus x square. Ok, selesai dy dx. So next, kita gantikan nilai. When x equal to square root of 3, so what we got here, dy over dx equal to 1 plus square root of 3 square plus square root of 3 square over square root of 1 plus
square root of 3 square. So kita selesaikan. Okay, 1 plus square root of 3 square. So for 4 square root of 4, kita akan dapat 2 plus square root of 3 square akan jadi 3. Okay, and again 1 plus square root of 3 square, so 4, and then square root of 4, 2. So 2 plus 3 over 2, we got 7 over 2. Okay, very simple to get the answer. So this is the final answer, and you got 4 marks here. So I hope you understand how to answer this question. So we move to the next question. Question 23. Differentiate 3x square minus 4 square root of x over x with respect to x. Hence, find the value of integrate between 1 to 9 3x square plus 2 square root of x over 2x square dx. Ok, so dalam kes soalan ni kita ada dua benda yang perlu diselesaikan. Yang pertama, kena differentiate, dan seterusnya cari nilai bagi integration yang tersebut. So, yang pertama, sebelum kita differentiate, kita ubah dahulu bentuk dia. Maka jadilah 3x square over x minus 4 x to the power of 1 over 2 over x. Okay, ubah seperti ni. And then we got 3x minus 4 1 over 2 minus 1 negative 1 over 2. So selepas kita dah ubah bentuk, kita differentiatekannya. So d over dx for 3x minus 4x to the power of negative 1 over 2, we got 3 minus 4 multiply by, okay, kuasa bawa ke depan, and then tolak 1, minus 1 over 2 x to the power of negative 3 over 2, and then kita selesaikan 3 plus 2x to the power of 3 over 2. Ok, now kita dah selesaikan yang 3 plus 2x to the power of negative 3 over 2. So kita dah differentiate. Soalan seterusnya, dia kata seterusnya, hence bermaksud kita kena gunakanlah maklumat yang kita dapat tadi. Ok, now seterusnya cari nilai integrate between 1 to 9 3x square tambah 2 set x over 2x square. Ok, so sekarang kita ubah dulu bentuk integration ni 1 to 9. Ok, kita pecahkan satu persatu. 3x square berkan dengan 2x square tambah, ok, set x saya akan tukar jadi 2x kuasa 1 per 2 berkan dengan 2x square dx. So kita permudahkan. Ok, x square dengan x saya potong, maka akan tinggallah integrate between 1 to 9 3 over 2 plus, ok, 2 dengan 2 pun boleh permudah, x kuasa 1 per 2 tolak dengan 2, maka akan dapat x kuasa negatif 3 per 2 dx. ok, so kalau anda perhatikan kat sini, dia ada berkaitan dengan nilai yang kita dah cari pada persamaan yang pertama tadi. ok, tadi kita dapat 3 plus 2x kuasa negatif 3 per 2. So nampak kita ada 3, kita ada negatif 3x kuasa negatif 3 per 2. So kita nak adakan dia 2 kat depan. So apa yang boleh kita buat kat sini, kita darabkan semua sekali dengan 2. ok, so maksudnya 3 per 2 campur x kuasa negatif 3 per 2 darab 2 dx. ok, kalau kita darab dengan 2, maka kita akan dapat nanti 3 tambah 2 x kuasa negatif 3 per 2. ok, which is sama dengan yang belah sini tadi.
Okay, apa tujuan dia? Okay, so bila kita tambah darab dengan 2, kita kena letak kat depan ni 1/2. Okay, supaya dia masih sama dengan persamaan atas ni. Okay, now kita akan tulis 1/2 integrate 1 to 9. So sini apabila darab 2 akan dapat 3 tambah 2x kuasa negatif 3/2 dx. So apa yang pelajar kena buat? Okay, pelajar tahu bahawa y dy per dx, okay, daripada y ke dy per dx adalah differentiation. Tapi kalau sebaliknya daripada dy per dx dapatkan y balik, ni adalah integration. Okay, ni differentiation and integration. So maksud dia apa kat sini? Apabila kita integrate nilai ni, okay, apabila kita integrate nilai tu, kita akan dapat nilai yang asal dia, nilai yang kita y kan ni. So dalam kes ni apabila kita integrate 3x 3 tambah 2x kuasa negatif 3/2 ni, okay, kita akan dapat y ni, which is this one. Okay, this is dia punya y dia tadi, yang okay ni. So dekat sini kita akan jadi 1/2 3x tolak 4 perkan dengan sec x. Okay, next x kuasa negatif 1/2 cikgu ubah ke bawah, so 4 per sec x. So integrate between 1 to 9. Okay, then 1/2. Okay, now kita gantikan x dengan 9. So 3 darab 9 27 tolak 4 per sec 9 minus 3 darab 1 3 tolak 4 per sec 1. Okay, dan kita selesaikan, maka dapatlah 1/2 darab dengan 27 tolak 4 per 3 tolak 3 tolak 4. So just use the calculator and we got the final answer 40/3. Okay, so ni adalah nilai dia punya integration. Okay, selesai soalan ni. Question 24. Solve the equation 5 tangent square x equal to sec square x plus 3 tangent x for x is between 0 to 360 degree. So untuk menyelesaikan soalan ini, pertama sekali kita kena samakan dulu. Dalam kes soalan ini kita kena tukar sec square x. Okay, menggunakan identity sec square x adalah 1 tambah tangent square x. So kita akan dapat dekat sini 5 tangent square x equal to 1 plus tangent square x plus 3 tangent x, and then kita susun semula 5 tangent square x minus tangent square x minus 3 tangent x minus 1 equal to 0. Okay, and then 4 tangent square x minus 3 tangent x minus 1 equal to 0. Okay, so menggunakan calculator, so kita senaraikan dulu. A equal to 4, B equal to negative 3 and C equal to negative 1. Okay, jadi kita cari dia punya punca. EQN degree 2, A 4, B negatif 3 dan C negatif 1. So tangent x equal to 1 and another one, tangent x equal to negative 1/4. So dia punya factor sini tangent x minus 1 and 4 tangent x plus 1. Okay, next kita cari dia punya sudut. So kita kena pecahkan pada dua. Yang pertama untuk tangent x equal to 1 dan yang kedua tangent x equal to negative 1/4. Okay, now tangent x equal to 1. So tangent x equal to 1 dia berada pada tangent positif hanya berada pada kuadran
pertama dan ketiga. Ok, next kita akan cari dia punya theta selepas ini. Untuk cari dia punya theta, ok, shift tangent 1, ke nilai dia adalah 45 darjah. Ok, now nilai X adalah, ok, kuadran pertama 45 darjah. Untuk kuadran yang ketiga kena 180 campur dengan 45, maka dapatlah 45 darjah dan 225 darjah. Ok, next kita akan cari pula nilai untuk tangent X sama dengan negatif 1/4. So untuk tangent negatif dia akan berada pada kuadran atau sukun yang kedua dan keempat. Ok, dia punya theta shift tangent 1/4, kedapatlah 14.04. ok, next. Ok, untuk sukun yang kedua 180 tolak dengan 14.04, dan sukun yang keempat 360 tolak dengan 14.04. ok, dan kita selesaikan. Jawapan dia 165.96, dan seterusnya dapat nilai 345.96. So last kali kita tahu kita nak nilai tadi adalah di antara 0 hingga 360. So kita senaraikan semua jawapan. Okay, ikut susunan dia 45 darjah, and then 165.96 darjah, 225 darjah, and last 345.96 darjah. Ok, maka selesailah untuk menjawab soalan ini. Ok, soalan 25. Diagram 7 shows two sectors OAB and OCD with common center O. Question A. Find the value of K if the area of shaded region is 13.09. So given to you in the question, area of shaded region equal to 13.09. Okay, jadi kawasan ni adalah 13.09. So macam mana nak cari nilai K? So untuk cari kawasan berlorek, apa yang perlu kita buat adalah kita cari area of sector AOB minus by area of sector COD. Okay, and area, to find the area of circle adalah 1/2 R square theta. Okay, yang mana theta mestilah di dalam radian. Okay, dalam kes soalan sekarang dia bagi theta dalam degree, so kita kena tukar dahulu theta ke dalam radian. So cara dia 75 darab pi bahagi dengan 180, maka 75 ke dalam radian adalah 1.309. 75 darjah bersamaan dengan 1.309 radian. Ok, now kita selesaikan. So luas kawasan berlorek adalah 13.09, and then luas AOB pula 1/2, jadi dia adalah 3K. 3K square, theta dia adalah 1.309 tolak dengan 1/2 COD 2K. 2K square darab dengan 1.309. ok, so kita selesaikan. ok, guna kalkulator. 13.09 sama dengan 3.2725 K square, and then kita selesaikan. K square sama dengan, ok, maka dapatlah 4, maka nilai K sama dengan 2. Yang kedua, perimeter of shaded region. So nak cari luas kawasan berlorek.
So perimeter of shaded region sama dengan panjang AC campur dengan lengkuk arc CD campur dengan BD dan juga lengkuk AB. So kita perlu cari dulu panjang lengkuk AB dan lengkuk CD menggunakan formula S. Okey, lengkuk CD, so S sama dengan R theta. So untuk lengkuk CD kita akan gunakan panjang 2 tadi 2K. Okey, kita dah tahu K kita adalah 2, so 4 theta adalah 1.309. Okey, and then selesaikan 5.236. Seterusnya cari panjang lengkuk AB. So radius dia 6, theta dia 1.309 lagi. Okay, dapatlah 7.854. Okay, dan seterusnya cari perimeter. So perimeter equal to AC dan BD adalah sama, so 2 tambah 2 4 campur dengan 5.236 campur dengan 7.854. ok, maka dapatlah 17.09 unit dia sentimeter. ok, maka selesailah soalan yang ke-25 dan juga soalan yang terakhir bagi kertas 1 percubaan negeri Perlis. Cikgu harap pelajar-pelajar semua faham apa yang telah kita bincangkan dalam soalan ini. Okay, jika ada sebarang permasalahan, pelajar boleh tinggalkan atau tanya di ruangan komen dan insya-Allah cikgu akan cuba jawab. Okay, jangan lupa untuk mengikuti lagi video-video cikgu yang akan datang. Okay, sekiranya video ini bermanfaat bagi anda semua, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, kita akan jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.